Dan kalian di luar sana yang mungkin tidak mendapat keputusan yang cemerlang, ianya bukan pengakhiran hidup anda kerana saya nak kongsikan ada seseorang individu ni yang pernah gagal SPM 2 kali dan juga STPM 7 kali, tetapi sekarang ini telah pun berjaya menjadi salah seorang dekan dan juga menjadi pakar pendidikan awal kanak-kanak. Jadi dengan itu saya nak kenalkan kepada kalian di luar sana, kita bersama dengan Dr. Bustam Kamri. Assalamualaikum Dr. Apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Orang kampung kita ni. Ya. Umur. Okey, kalau kita lihat ya Dr. Bustam, kalau datang dekat Malaysia ni memang warna ceria, kan? Warna ceria ini dapat memberikan kesan yang positif, impact kepada mereka di luar sana. Semangat. Okey, permulaannya tadi saya dah kongsikan kegagalan itu SPM 2 kali. Ya. STPM 7 kali. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman itu yang mungkin boleh memberikan inspirasi kepada mereka di luar sana sekiranya mereka gagal dalam peperiksaan, bukan bermakna itu bukan pengakhiran hidup mereka. Hanya orang yang gagal boleh bercerita perasaan orang yang gagal. Ya. Jadi bila dapat keputusan gagal tu, dia orang bertanya, Bustam, macam mana keputusan? Tak tulis kira okey, tapi balik rumah dan bermuasabah diri. Ya. Sebab di kala itu kita tidak banyak college. Betul. Jadi kita kena baiki keputusan SPM dengan tujuan untuk mengambil STPM. Sebab minta ITM pun tak layak kan. Jadi kita kena buat. Ya. Jadi selepas itu saya terpaksa ambil peperiksaan STP. Sebab dulu tidak ada IPTS, hanya IPTA saja, UM, UKM, UPM dan UTM. Jadi itulah satu cara untuk masuk ke universiti. Betul. Jadi kali pertama gagal, kali kedua gagal. Ya. Saya percaya bahawa setiap impian perlu dengan keyakinan diri. Jadi untuk mencapai impian itu, kita kena berani mencuba. Sebab ada peribahasa, gagal sekali bukan gagal selama-lamanya. Tetapi nak menempuh kegagalan itu Cik Fadli. Apa pemakin semangat untuk meneruskan kejayaan tu? Lepas kadang ada di antara kita yang mungkin dah gagal, kita rasa macam give up. Okey, tapi ini siapa 7 kali ni? Tak, saya percaya masa di Johor kan ada sekolah agama. Kita kena yakin qada dan qadar. Kita kena cuba berkali-kali. Jadi sampai kali ke-7, Tuhan mungkin menguji kesabaran saya. Kesabaran kali ke-5. Orang kata memang kau tak akan pergi universiti punya. Tak, itu satu cabaran. Mungkin keluarga, mungkin kawan-kawan. Dan ramai kawan-kawan itu nakkan jadi macam dia. Tetapi tidak ada orang yang nak jadi macam kita yang nak berjaya. Jadi Tuhan dah menguji kali ke-7. Baru saya dapat masuk universiti. 7 tahun menunggu. 2 tahun SPM ni, jadi 9 tahun. Jadi itu satu ujian. Manisnya sekarang lah. Dan saya boleh buktikan dan sebagai role model of the failure. Model kepada orang yang gagal. Saya tak menjadi idola pun tak apalah. Sekurang-kurangnya kalau buka surat khabar ke apa, ada insan yang berani mencuba. Tetapi di luar sana adik-adik jangan jumpa saya dah pecahkan rekod kali ke-8. Saya sedih lah. Ya, cukuplah 7 kali. 7 kali. Sebab di zaman itu tidak ada IPT lain. Tapi bagi adik-adik di sana, kalau yang mendapat 3 kredit itu bukan satu pengakhiran. Ya, kalau kita lihat kalau kita ingin melanjutkan pelajaran ke IPT dan sebagainya, sekurang-kurangnya 5 kredit. 5 kredit. Okey, tetapi anda kata mereka di luar sana adik-adik kita yang dapat SPM tidak mencapai piawaian 5 kredit itu. Adakah mereka boleh melanjutkan pelajaran? Baik. Ikut dasar MQA, saya pun salah seorang panel program standard MQA dalam bidang saya lah, program pendidikan awal kanak-kanak. Kita meletakkan ada beberapa program itu yang meletakkan syarat minima lulus SPM sebarang 3 kredit. Umpamanya diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma multimedia, animasi, media dan teknologi, macam orang nak jadi penerbit ini kan. Ada IPTS yang memenuhi syarat kelayakan MQA. Menawarkanlah. Menawarkan bidang-bidang ini. Dan bila berminat, tak apa. Itu sebagai satu asas untuk maju ke depan. Betul. Jadi apabila 3 kredit, mana-mana 3 kredit, ini adik, saya nak beritahu, kita kena ada strategi untuk masuk IPTA. Sebab MQA mensyaratkan apabila ada diploma yang diiktiraf oleh MQA, dia boleh melanjutkan ke IPTA. Betul. Jadi itu sebagai landasan awal. Jadi biar kita orang kata kita lemah, tapi kita ada strategi. Betul. Jadi cara nak maju ke depan, itulah yang saya lakukan. Ya, ada di antara mereka yang mana mungkin tidak
memahami erti kata MQA tadi itu tadi, ya mungkin mereka give up terus. Mereka mungkin tidak masuk ke IPTA sebab apa? Sebab mereka tidak dapat kredit yang cukup. Tetapi itu apa yang Dr. katakan tadi bukan halangan sebagai salah satu perjalanan untuk kita masuk ke IPTA. Tetapi saya nak tanya juga kepada doktor, kadang-kadang ada orang yang berjaya dalam pelajaran, ya, anda kata mereka gagal, ya, mereka give up dan sebagainya. Tetapi ada di antara kita yang mungkin nak memperoleh kejayaan itu memerlukan seseorang untuk support, dan juga memerlukan seseorang untuk ada sebagai sumber inspirasi. Macam doktor sendiri melihat kepada kegagalan itu, adakah mungkin disebabkan pengaruh ibu bapa itu menyebabkan ingin meneruskan kejayaan-kejayaan seterusnya? Ibu bapa satu hal, dia kenalah ibu bapa yang memahami, bukan yang mendesak. Jadi yang kedua, dulu saya rajin tengok Sesame Street. Watak boneka itu, dan jadilah pemain boneka. Kemudian saya ada prinsip, sebab saya fikir diri saya ini orang kreatif. Orang kreatif berfikiran lain daripada orang lain. Jadilah pelumba lari di lapangan balapan, berlumba seorang diri. Kalah menang sendiri untuk mencapai cita-cita. Dan harapan saya nak jadi orang yang terbaik dalam bidang saya sendiri. Kalau orang ramai-ramai ambil bidang ini, saya seorang ambil ini. Sebab kita kaji kekuatan diri kita. Ini walaupun kita dapat 3 kredit, layak untuk memohon mana-mana program yang menetapkan lulus SPM dan syarat 3 kredit oleh MQA itu tadi. Tapi kena pastikan apa yang kita minat dan apa kekuatan diri kita. Saya gagal matematik. Saya gagal sains. Baik. Bahasa Inggeris pun tak bagus. Tapi walaupun bahasa Inggeris tak bagus, saya difahamkan doktor telah pun melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Ya, tapi kena usaha. Gigih membaca dalam bahasa Inggeris akhbar itu kan, dan rajin tengok kamus, dan jangan malu bercakap. Salah bunyi pun tak apa, belasah saja. Ya, yang paling penting jangan malu. Betul, jangan malu, dan kita kena praktikkan. Apabila kita dah baca akhbar dan sebagainya, kita harus belajar bercakap, dan jangan malu. Kalau salah itu biasa, standard. Kita boleh betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Jadi kita buat sesuatu untuk kebaikan diri dan jangan hirau dengan orang lain. Dan jangan sesekali tengok orang lain. Bezakan kekuatan diri kita. Lihat apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita ambil bidang yang kita suka dan kita ada kekuatan. Jangan sesekali ambil bidang yang bukan ada kekuatan. Itu pesanan saya pada adik-adik di luar sana. Sekiranya ada masalah, bolehlah WhatsApp, jangan ada telefon. 019-214-8797 ataupun tengok saya punya nama di Facebook bertanya. Saya memang memahami orang yang dapat 3 kredit, dia rasa itulah pengakhiran bagi dia. Baik doktor, selain daripada mereka boleh WhatsApp dan sebagainya, kan tadi dah bagi nombor, mungkin doktor ada mewujudkan beberapa modul untuk mereka membina lebih kejayaan di luar sana. Bagaimana? Saya, kalaulah ibu bapa nak meletakkan modul pada diri kanak-kanak, kadang-kadang kita terpengaruh pada modul. Tetapi saya berprinsip, ibu bapa di luar sana perlu memahami bahawa domain, maknanya lahir semula jadi, anak-anak itu. Kalau peringkat bawah 4 tahun, dia ada domain bahasa, fizikal, kognitif dan sosio emosi. Kita tengok anak itu apa yang diminat. Tapi kalau orang tu melihat modul domain kognitif saja, kita tak tahu bahawa anak dia boleh cakap dari segi fizikal, main sepak bola ke apa kan. Itu pun sebagai satu karier, kejaya. Kalau itu anak tu pandai bercakap gitu kan, mungkin dia jadi pengacara yang baik, boleh ataupun jadi kaunselor dan sebagainya. Saya bukan nak merendah, tapi itu kekuatan masing-masing. Baik doktor, sebenarnya kita untuk waktu ekonomi sekarang ini ada di antara kita yang berpendapat, sebab terlalu ramai sangat orang cakap, tak apalah kau gagal SPM pun tak apa, kau boleh berjaya, kan. Ada juga yang cakap tak apa sebab kita ada kemahiran, walaupun kita tak ada pendidikan, kita ada kemahiran. Jadi bagaimana doktor melihat tentang perkara ini? Perkara ini yang memang menjadi satu trend pada dia orang. Tak jadi masalah kita bekerja dahulu. Tetapi ilmu itu mesti ada. Sebab cara orang yang berilmu itu berfikir, dia berbeza. Gaya persembahan dia kalau dia nak berniaga. Sebab dia tahu
susun atur dia ke katakanlah dalam bidang kulineri. Dia kalau masak memanglah orang yang tak belajar tu kadang-kadang lebih sedap daripada orang yang belajar. Tetapi itu sebagai satu syarat lah dalam kehidupan hari ini bahawa akademik tu juga diseimbangkan. Betul, kita seimbangkan. Sebabkan kemahiran memang ada. Tetapi untuk pergi lebih jauh perlu ada ilmu. Betul, kita harus seimbang lah kan. Seimbang. Walaupun kita mempunyai bakat, contohnya kulinari dan sebagainya, tetapi pendidikan itu penting juga kan untuk masa hadapan. Dalam konteks sekarang ini, bagaimana doktor melihat peluang yang harus dimanfaatkan oleh golongan remaja dekat luar sana? Kalau kita dapat lihat dalam konteks ekonomi dan juga keadaan negara untuk waktu sekarang ini, bagaimana doktor melihatnya? Saya melihat di sinilah. Kalau di sebelah barat, di Amerika terutamanya, bila keadaan ekonomi merosot, mereka telah menyiapkan diri untuk pergi belajar. Tapi sekarang ni pembelajaran Universiti Maya tak semestinya mendaftar, tapi dia mendaftar macam contohnya lah Universiti Maya macam OpenU ke dan sebagainya. Kita boleh mendaftar sambil bekerja sebab dia datang 3 kali aja dan tak ada masa untuk meluangkan untuk mendapatkan ijazah. Jadi kedua-duanya sama penting. Tetapi jika ada kemahiran itu boleh dibawa untuk pengecualian kredit. Itu sudah biasa. Dan MQA pun telah menyasarkan pada pengalaman kerja itu boleh dinilai. Jadi tidak ada masalah kalau orang tu minat dalam perbengkelan. Sekarang pun ada SKM. Bagi mereka yang tak lulus sekalipun, kerajaan memberi ruang dan MQA meletakkan sijil kemahiran Malaysia bagi mereka yang tidak mempunyai akademik yang tinggi tapi dia berkemahiran. Cuma menerusi proses didikan cara yang betul lah, membetul kereta. Maka memang cara semula jadi dia boleh betulkan kereta. Tetapi bila belajar itu adalah SOP dia. Jadi bukan sembrono aja lah. Kena ada asas yang betul lah. Jadi patah baliklah jadi adik-adik yang di rumah sana kalaulah dia dapat 3 kredit SPM lulus. Dia pun masih lulus kan, kerana bahasa Malaysia sejarah tu mesti lulus kan. Kemudian lain-lain 3 kredit, cubalah tengok di website. Yang kedua ni, perhatikan bila nak menuntut ke IPT sebarang APT, tengok ini nasihat lah berdasarkan pengalaman. Organisasi itu IPT itu ada tak hubung kait dengan industri di luar. Sebab MQA sekarang dah menyasarkan work-based learning. Pembelajaran berasaskan pekerjaan. Itu tadi patah balik. Betul. Jadi mungkin 3 semester di kampus, 3 semester di industri. Jadi bila belajar tu, ialah maklumlah lepas tu nak bayar PTPTN kan. Jadi pastikan program yang ada pekerjaan. Jadi yang itu kadang-kadang di luar sana dia tak berapa faham untuk memilih bidang ataupun program yang sepatutnya. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Okey, ini saja masa yang sempat diberikan kepada doktor dan walaupun lebih kurang dalam 10 minit ni tapi saya rasa dapat memberikan mereka dekat luar sana sebagai jalan untuk membuka jalan untuk mereka mencipta kejayaan seperti mana yang doktor lakukan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Bustam Kamri, pakar pendidikan awal kanak-kanak dan juga Dekan Sekolah Sains Sosial Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Terima kasih kerana sudah datang. Jadi kalian di luar sana kalau nak sebarang input, sebarang cadangan ke, ada masalah ke tentang pembelajaran, boleh saja menghubungi doktor di talian WhatsApp tadi dan juga boleh pergi ke Facebook sebab doktor pun aktif juga dekat Facebook. Cari saja Dr. Bustam Kamri. IG pun ada. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada persembahan daripada Floor 88. Jangan ke mana-mana.